بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim khatiban فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. Rawahu Muslim. Seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, Nabi SAW pada satu hari bangkit berdiri dan memberi khutbah di hadapan orang ramai. Di dalam khutbah itu Nabi SAW ada menyebutkan bahawa sesungguhnya jihad fi sabilillah dan iman dengan Allah itu adalah amalan yang paling afdal. Begitu. Nabi SAW satu hari bangkit berdiri di depan orang ramai. Kemudian Nabi SAW sebut kepada orang ramai yang ada depan dia. Nabi kata ada dua amalan yang merupakan amalan paling baik, amalan yang paling afdal. Yang pertama, al-jihad fi sabilillah. Siapa yang sanggup berjihad pada jalan Allah, walau akibat dia boleh bercerai nyawa, dia sanggup kerana Allah. Barang siapa yang sanggup berjihad pada jalan Allah sampai bercerai nyawa pun dia sanggup kerana Allah, sesungguhnya dia buat amalan paling baik di sisi Allah. Dan yang kedua, amalan paling baik juga ialah al-imanu billah, beriman dengan Allah. Dia percaya sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata apa, ia belaka. Apa juga benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, bagi dia semua benar.
Apa juga benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala janji dalam Quran, bagi dia semua janji itu betul. Apa juga benda yang ada dalam Quran, semuanya benar, semuanya betul. Dia percaya sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang macam ni, dia telah buat satu amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi SAW kata macam tu, faqama rajul, bangkit satu orang laki-laki di depan Nabi SAW. Faqala, dia kata ke Nabi, kata dia, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayaya. Dia kata, ya Rasulullah, apa pendapat kamu kalau sekiranya aku berjuang, aku berjihad pada jalan Allah dan aku mati di dalam perjuangan, di dalam jihad itu? Adakah segala dosa, segala kesalahan yang aku buat sebelum ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia bagi tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi kamu kata di antara amalan yang paling baik di sisi Allah ialah orang yang berjihad pada jalan Allah sampai mati. Lah ni dia kata, aku nak tanya, katakanlah aku ni berjihad pada jalan Allah dan aku mati, adakah aku yang mati di dalam jihad pada jalan Allah itu boleh menyebabkan segala dosa yang aku buat sebelum ni Tuhan ampun belaka? Dia kata. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab ke dia, Nabi kata na'am, Nabi kata ya. Kalau sungguh kamu pergi berjihad, kalau sungguh kamu pergi berjuang di dalam perang sabilillah, kalau sungguh kamu buat benda tu dan kamu ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala mati di dalam perang jihad fi sabilillah itu, Allah ampun segala dosa kamu yang dahulu. Nabi kata na'am ya in qutilta fi sabilillah. Syarat dia yang pertama, kamu mati itu mati ketika berjuang pada jalan Allah. Itu syarat yang pertama. Wa anta sabir. Syarat kedua, kamu sabar. Apa juga timpa kamu di dalam perang jihad itu, kamu sabar. Kalau ditakdirkan kamu cedera, kamu sabar dengan kecederaan yang menimpa kamu. Kalau ditakdirkan kamu hilang anggota, kamu patah tangan, kamu putus kaki dan sebagainya, kamu sabar dengan apa yang menimpa kamu. Kalau ditakdirkan apa juga timpa kamu ketika kamu perang jihad fi sabilillah itu, kamu sabar, maka kamu memenuhi syarat kedua. Yang ketiga, muhtasib. Kalau sekiranya kamu berjuang kerana cari keredaan Allah, bukan kerana nak tunjuk kamu berani, bukan kerana nak tunjuk kata kamu tak takut ke musuh, bukan kerana nak bangga diri, bukan kerana lain, melainkan kamu buat ni kerana muhtasibun, semata-mata cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu memenuhi syarat ketiga. Dan syarat keempat, wa muqbilun ghairu mudbir. Kamu sentiasa marah ke depan di dalam perang jihad itu. Kamu sekali-kali tak pernah beralih ke belakang. Di dalam perang itu, kamu hanya tengok ke depan. Kamu kira nak pergi ke musuh, sekali-kali kamu tak beralih. Kamu tak ingat nak cabut lari, dan kamu tidak cabut lari daripada perang jihad fi sabilillah. Kalau sekiranya kamu ada 4 syarat ni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampun segala dosa kamu sebelum kamu berjuang pada jalan Allah dan mati itu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta? Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampun semua dosa kamu yang sebelum ni kalau sekiranya kamu penuhi 4 syarat tadi. Iaitu yang pertama, kamu memang berjuang itu fi sabilillah. Yang kedua, kamu sabar apa yang menimpa kamu. Yang ketiga, kamu memang cari keredaan Allah semata-mata. Dan yang keempat, kamu tidak ada ingat dan kamu sekali-kali tidak lari daripada medan perang. Kalau kamu ada 4 syarat ni, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampun dosa kamu yang terdahulu.
Nabi kata dekat dia, kaifa qulta la ni, kamu nak kata apa? Nabi kata, aku dah mengesahkan benda tu, wa kaifa qulta, dan sekarang kamu nak kata apa? Qala, kata laki-laki ni, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffara anni khatayaya. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak tanya lagi sekali, kalau sekiranya aku berjuang dan aku mati di dalam jihad fi sabilillah itu, adakah dosa aku yang terdahulu Allah akan ampun? Dia tanya lagi sekali benda yang sama. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab ke dia lagi sekali. Nabi kata, na'am. Nabi kata, ya. Wa anta sabir. Nabi kata, dengan syarat kamu sabar. Perang memang boleh sakit. Kamu sabar dengan kesakitan yang menimpa kamu. Muhtasib, dan kamu hanya nak cari keredaan Tuhan. Muqbilun ghairu mudbir, kamu marah ke depan dan kamu sekali-kali tak berundok ke belakang. Illa dain, Nabi tambah satu syarat lagi, dan juga lagi satu, kecuali hutang. Dia kata, kalau sekiranya kamu berjuang, berjihad pada jalan Allah, kamu sabar apa yang menimpa kamu, kamu memang nak mencari keredaan Allah, dan kamu memang tidak berundok di dalam perjuangan itu, tapi kamu satu orang yang ada hutang, dan kamu tidak pernah fikir nak bayar hutang, di situ kamu sangkut. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dhalik. Nabi kata, kerana Jibril alaihi salam turun mai jumpa aku, Jibril bagi ingat tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ingat balik hadis yang kita baca di Masjid Tanah Liat, Masjid Tuan Abdullah Tanah Liat baru-baru ni. Di Masjid Tanah Liat baru-baru ni kita ada baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Bapa dia nama Abdullah bin Haram. Ketika nak berlaku perang Uhud, pada malam tu bapa dia panggil dia, bapa dia kata ke dia, bapa dia kata, wahai Jabir, bapa boleh rasa esok bila tercetus sahaja perang Uhud, bapa akan menjadi orang yang pertama akan syahid di dalam perang Uhud. Mak dia kata dah kat dia, bapa nak pesan dekat kamu dua benda. Dia kata, yang pertama, bapa ada hutang. Kalau ditakdirkan bapa syahid dalam perang Uhud esok, tolong bayar hutang bapa. Ni dia ada kaitan dengan hadis yang kita baca pada malam ini. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia faham benda yang boleh menyebabkan tergendala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata ke anak dia malam perang Uhud, dia kata, wahai anakku, bapa boleh rasa esok bapa di antara orang yang mula-mula akan syahid di dalam Uhud. Dia kata, kalau ditakdirkan berlaku benda tu, bapa nak pesan dekat kamu dua benda. Yang pertama, bapa ada hutang, kamu tolong bayar hutang bapa. Dan yang kedua, dia kata, bapa minta kamu tolong tengok adik-adik perempuan kamu. Kerana Abdullah bin Haram, bapa Jabir bin Abdullah ini memang ada anak perempuan ramai. Maka dia kata dekat Jabir anak dia, dia kata, kalau ditakdirkan bapa syahid sungguh esok, anak-anak bapa yang perempuan itu, kamulah orang yang nak kena tengok dia. Dan ternyata bila berlaku perang, Abdullah bin Haram di antara orang yang mula-mula syahid di dalam medan Uhud. Dan anak dia Jabir kemudiannya mengkebumikan bapa dia ni dalam satu liang bersama dengan satu orang lain. Selepas dia ke bumi bapa dia dalam satu liang dengan orang lain, dia rasa bersalah, dia rasa tak selesa, dia rasa tak sedap hati, dia berasa tak patut dia kebumikan bapa dia dengan orang lain. 6 bulan kemudian, selepas 6 bulan, dia pergi korek balik kubur bapa dia, didapati bapa dia Abdullah bin Haram yang gugur sebagai syahid di dalam medan Uhud ini, walaupun setelah 6 bulan, dia kata mayat bapa dia macam baru ke bumi tak sat ni, dia kata. Melainkan telinga dia sahaja, kerana telinga dia telah dirompongkan oleh musuh ketika berlakunya perang Uhud.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa yang pertama, Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita dua amalan yang utama di sisi Allah, iaitu kesanggupan untuk jihad pada jalan Allah. Yang kedua, Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita tentang mahainya yang dikatakan Islam dan iman kepada Allah. Islam ini syarat untuk kita nak masuk syurga Allah, syarat untuk kita dapat keredaan Allah, syarat untuk semua amalan yang kita buat dapat pahala daripada Allah. Syarat dia ada Islam. Itu sebab dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Barra radhiyallahu anhu, kata dia, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadith faqala ya Rasulullah uqatilu aw uslim, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aslim summa qatil, fa aslama summa qatala faqutila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amila qalilan wa ujira katsira, muttafaqun alaih. Al-Barra, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia satu hari mai satu orang laki-laki yang pakai topeng besi di muka dia, pakai macam pakaian orang nak pergi perang zaman dulu. Dia pakai baju besi, sekali dengan topi, sekali dengan topeng besi. Mai satu orang laki-laki jumpa Nabi SAW, hal keadaan dia pakai topi sekali dengan topeng besi di muka dia. Dia mai di depan Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah uqatilu au uslim. Dia kata, aku nak tanya kamu, aku ni nak buat hak mana dulu? Adakah aku nak pergi perang dulu ataupun aku masuk Islam dulu baru aku pergi perang? Oh, dia ni tak Islam lagi. Ramai orang macam ni tuan-tuan, ramai orang macam ni. Orang yang dia simpati dengan Islam, dia simpati tapi dia tak Islam. Tuan tengok dalam TV lah ni, bila tengok orang Islam di Palestin duk kena, bila tengok orang Islam di Palestin duk kena dengan Yahudi laknatullah alaihim ajma'in ni, bila duk tengok orang Islam duk kena ni, mereka duk interview ni geng-geng hak asasi manusia yang mereka ini sanggup mati kerana nak menuntut hak asasi manusia di peringkat antarabangsa. Bila orang pergi interview mereka marah. Mereka marah dengan serangan Yahudi Israel ke atas orang Islam Palestin. Mereka marah. Mereka marah bukan kerana agama, tapi mereka marah kerana hak asasi manusia. Mereka tak suka ada orang pergi cabul hak asasi manusia lain. Ini golongan ini dia panggil sympathizer. Mereka ni simpati, tapi mereka tak Islam. Zaman Nabi SAW sudah ada orang yang macam ni. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Pasal apa? Pasal dia tak puas hati tengok orang kafir musyrikin pergi duk buat nyanyi orang Islam ni. Dia tak suka tengok. Hati dia tak suka tengok orang buat zalim kepada sama-sama orang. Hati dia tak suka. Oleh kerana tak tahan dia ni tengok orang musyrikin pergi buat nanya orang Islam, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah uqatil au uslim. Lah ni dia kata, aku nak tanya kamu, aku ni hak mana patut bagi prioriti? Adakah aku pergi berperang tolong orang Islam dulu, ataupun aku kena masuk Islam dulu baru aku pergi berperang? Qala Nabi SAW, Nabi kata dekat dia, aslim summa qatil. Nabi kata masuk Islam dulu. Apa cerita pun masuk Islam dulu, lepas tu pergilah nak pergi berperang. Kalau sekiranya kamu tak masuk Islam, kamu pergi berperang. Kamu berperang tolong orang Islam, tapi kamu tak Islam, mati kamu mati kata. Syarat kamu ni nak dapat janji syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, syarat Allah nak bagi pahala kepada amal baik yang kamu buat, syarat dia kamu mesti Islam. Nabi kata kat dia, aslim summa qatil. Nabi kata masuk Islam dulu, lepas tu pergilah kalau nak pergi berperang pun. Fa aslama summa qatala fa qutila. Kata hadis ni, maka dia pun masuk Islam. Selepas dia mengucap dua kalimah syahadah,
masuk Islam, turun pergi berperang, faqutila, dan dia mati di dalam peperangan itu. Bila benda tu diberitahu kepada Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, Nabi pun bagi komen. Nabi kata, amila qalilan wa ujira kathira. Nabi kata, ni contoh satu orang manusia, amila qalilan, amalan sikit aja, wa ujira kathira, tapi Tuhan bagi balasan dekat dia cukup banyak. Amalan dia satu aja, dia baru masuk Islam, baru turun sekali perang aja. Orang lain mungkin dah turun berapa kali perang, dah buat macam-macam kebaikan dah. Dia ni baru tak sah ni masuk Islam, lepas masuk Islam pergi berperang. Dia ni baru buat satu aja amalan baik, baru pergi berperang sekali aja, dan dia ditakdirkan Allah mati di dalam peperangan yang dia turun selepas dia masuk Islam. Nabi kata, amila qalila, dia ni buat amalan sikit aja, wa ujira kathira, tetapi Allah bagi balasan dekat dia cukup besar, iaitu balasan seorang syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita golongan yang memelihara Islam. Satu, Allah jadikan kita ni golongan manusia yang memelihara Islam. Satu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita ni orang yang sentiasa menjaga Islam, walau dalam apa keadaan pun kita memelihara Islam. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan kita bersama dengan orang-orang yang mendapat keredaan dia dunia dan akhirat, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1. Bahrul Mazi jilid 1. Muka surat 12. Muka surat 12. Masalah misal pahala yang tercapai oleh niat dan payah mencapai oleh amal. Amalan ni dia kata, kita nak tengok satu bab yang menceritakan tentang pahala ni. Kadang-kadang melalui niat kita sudah dapat pahala, tapi nak dapat melalui amal kadang-kadang susah. Dia kata pandang dan tiliklah pada seorang yang dalam sakit mati. Misalnya dia kata orang yang sakit nak mati, begitu. Kata niatnya, kalau aku sehat sekali ni, naik haji aku. Oh, ni dia bawa contoh. Satu orang yang sakit dia ni sakit yang nak membawa kepada mati. Sakit teruk. Sakit yang tidak ada harapan nak baik. Dalam keadaan sakit teruk tu, dia berniat dalam hati dia. Dia kata, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi sihat balik aku ni, dia kata aku pergi haji. Sebab dia ni satu orang manusia yang duit cukup dah, segala semua cukup dah. Duit cukup dah, segala syarat semua cukup dah, perjalanan aman, tak ada masalah dah. Cumanya dia tak berminat lagi nak pergi buat haji ni. Pasal apa? Pasal dia duk ingat dia nak seronok lagi. Ada orang macam tu. Dia duk faham kata haji ni pergi buat bila dah tak larat dah nak buat benda seronok. Dia kata bila dah kita memang tak ada niat dah nak buat benda-benda seronok, benda-benda tak elok ni, masa tu baru pergi buat haji. Pergi sana kita buang semua benda-benda tak elok di sana, kita balik mai kita buat hak elok dah lepas benda tu. Oleh kerana Allah ni dia kata aku muda lagi, jadi kemungkinan aku nak seronok banyak lagi, aku tak boleh pergi lagi buat haji. Sedangkan syarat cukup. Dalam pada duk sihat tu berdebuk, kata doktor kata sah kamu ni kena leukemia. Doktor kata sah kamu kena kanser tulang. Dia kata sah kamu ni kena kanser paru-paru. Dia kata sah kamu ni kena penyakit yang ada katanya tak ada harapan nak baik. Misalnya begitu. Daripada sehari ke 2 hari, 2 hari ke seminggu, seminggu ke sebulan, keadaan nampak makin parah, tinggal tulang dengan kulit aja. Dalam keadaan macam tu, terbit dalam hati dia, dia kata kalaulah aku sihat sekali ni aku pergi haji ya. Dia teringat lagu tu. Ataupun kata dia, kalaulah aku segang sekali ni aku nak buat khairat anu. Dia kata aku ni kalau sihat balik, dia kata
duit aku ada lah tabung haji tu, dia kata aku nak bagi buat sekolah agama di mana. Dia kata duit simpan pun dengan duit hilang ni tak ada cerita. Dia kata lagu tu misalnya kan, duit aku ada lah tabung haji tu aku nak bagi ke sekolah agama mana kan. Dia ingat macam tu, nak buat khairat ni maknanya kebaikan. Atau kata niatnya sekali ni aku nak habiskan daya aku, dia kata mengembangkan hadis Nabi SAW. Oh, dia ni satu orang ustaz, misalnya kata dia satu ustaz, tiba-tiba sakit ni sakit yang tak nampak harapan nak baik. Dalam keadaan macam tu dia duk fikir macam-macam di katil hospital ni, duk fikir dia kata aku selama ni ada lah satu dua ilmu Tuhan bagi kat aku tak pernah duduk bagi tahu kat siapa, aku simpan sengah ilmu ni. Dia kata kalau kali ni Tuhan bagi sihat, aku nak mengajar masjid lah, aku nak kembangkan hadis Nabi SAW kepada orang ramai. Dia teringat macam tu. Dia kata dan aku nak mengajak kaum muslimin, dan aku mau memberangsang semua orang Islam kepada berbuat ibadah. Kali ni dia kata kalau aku sihat, dia kata aku nak mengajak tiap-tiap malam, aku nak ajak orang ramai semua supaya kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasang niat macam tu. Tuan-tuan, banyaklah. Ada yang bukan-bukan pun ada telefon tanya, ustaz ni nak tanya ni satu masalah lah. Apa saya apa? Saya baru ni sakit. Lepas tu doktor semua duk abang kata tak ada harapan. Saya pun duk ingat dalam hati lah, kalau sekiranya baik nak puasa 2 bulan berturut-turut. Cari pasal betul. Allah Subhanahu wa ta'ala saja nak test dia. Allah bagi baik. Yang doktor semua duk kata tak ada harapan ni, Allah bagi harapan dekat dia. Allah bagi sihat dia. Bila sihat teringat 2 bulan tu jadi nak sakit balik. Dia tanya ni kira lagu mana Ustaz, kira nazak ke? Dia kata kira kalau tak buat lagu mana? Dia nama kalau tak buat lagu mana? Dia kata. Nampak tuan-tuan? Ini cerita dia. Memanglah manusia ni bila dia terkapit aja dia duk ingat nak buat baik ni, sampai dia tak fikir dia boleh buat ke tak boleh buat. Ini manusia. Waktu dia kena sakit, waktu Tuhan kapit dia sikit, waktu dia kena susah sikit, masa tulang kepala ni duk ingat nak buat macam-macam. Kadang-kadang benda hak dia teringat tu, dia tak fikir dah dia mampu buat ke tak mampu. Ni yang dia nak cerita kat kita ni. Dia kata dan aku habiskan wujud, maksudnya umur aku ni nak mengajak, dia kata, dan nak memberi nasihat sampai aku mati. Dia kata kalau sihat ni, daripada sakit ni kalau sihat, dia kata aku nak mengajak tiap-tiap malam, dia kata sampai mati aku nak mengajak orang. Dia kata niat dia macam tu. Dan macam-macam lah, macam-macam dia janji dengan Tuhan ni, sehinggalah akhirnya tiba-tiba mati dia dalam niat itu. Dalam keadaan macam duk ingat nak buat macam-macam kebaikan ni, duk ingat dalam duk cadang nak buat ni, mati dia. Padahalnya sudah tertulis pahalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tulis dah niat dia nak buat baik tu, Allah tulis pahala dah dekat dia. Maka jika dengan tubuh badan semua yang diniat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuikan sukarnya sekalipun, walaupun Tuhan tahu benda-benda hak dia duk niat tu kadang-kadang sukar bagi dia nak buat, tapi oleh kerana dia ada kecenderungan untuk nak buat baik, Tuhan bagi pahala dekat dia. Jadi tuan-tuan, yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ni cukup hebat, cukup hebat. Nabi SAW kata daripada 100% pahala yang ada di sisi Allah, 1% saja Allah buat turun mai ke muka bumi ni. Di sisi Allah ada rahmat 100%. Allah mempunyai rahmat, belas kesian, kasih sayang yang cukup sempurna. Daripada kesempurnaan rahmat Allah tu, Allah buat turun 1% buat turun mai di muka bumi ni. Nabi kata dengan 1% daripada rahmat Allah yang turun di muka bumi ni, Nabi kata kamu boleh tengok ibu burung tidak sanggup pijak anak dia walaupun dia dalam keadaan lapang. Ibu burung menatang burung ni, ibu burung tak pijak anak dia walaupun dia dalam lapang. Pasal apa berlaku benda ni? Pasal rahmat Allah turun ke muka bumi 1% saja. Kamu sudah boleh lihat kasih sayang di kalangan binatang
sebegitu rupa. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang amat luas limpah rahmat dia bila-bila masa Allah nak bagi rahmat kepada manusia. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala minta manusia ni ingat dalam hati nak buat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala keterangan ini, taulah kita akan kelebihan niat. Sehingga kata ulama, lebih besar pahala niat daripada pekerjaan anggota. Itu dia. Ada ulama kata niat ni kalau ikhlas lebih besar lagi pahala di sisi Allah daripada amalan yang kita buat dengan anggota kalau tidak ikhlas. Begitu. Maka hendaklah seseorang itu membetulkan pedoman niat dia. Niat mesti kena cantik. Tuhan aja tahu, tuan-tuan. Orang tak tahu. Niat kita ni Tuhan aja tahu. Niat saya main mengajak malam ni, niat tuan-tuan main masjid belajar, Allah saja tahu. Tuan-tuan tak boleh kata saya tak ikhlas, saya tidak boleh kata tuan-tuan tak ikhlas. Allah saja tahu siapa ikhlas. Demikianlah rahsia niat ni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak terselit dalam hati kita, hak terlintas dalam hati kita, yang memang tertanam dalam hati kita, Allah tahu. Allah tahu. Apa tujuan sebenar kita buat satu-satu benda, Allah tahu. Maka barang siapa yang buat satu-satu benda tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tahu. Maka pahala orang yang ikhlas kerana Allah ni cukup besar. Sehingga kan kalau dibandingkan dengan kerja anggota badan yang terang-terang nampak ni, besar lagi amal yang ada di dalam niat ikhlas tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka lebih besar pahala niat daripada pekerjaan anggota. Maka hendaklah seseorang itu betulkan pedoman niat dan pilih pangkatnya yang lebih baik dan lebih baik lagi. Pangkat niat dan rupanya baik. Niat ni pun dia ada berpangkat-pangkat. Dia ada lance corporal, dia ada corporal, dia ada sergeant, dia ada sergeant major, dia ada staff inspector, dia ada inspektor, dia macam tu juga. Niat dia pun dia ada macam tu punya kategori. Dia ada berpangkat-pangkat, dia ada berperingkat-peringkat macam tu. Setengah orang niat dia membuat ibadah itu kerana takutkan seksa Allah. Itu sebahagian orang. Niat dia semayang, dia main mengaji di masjid, tengah malam bangkit semayang sunat, sedekah duk buat dan sebagainya. Dia buat ni semua ni pasal apa? Pasal dia duk belajar, dia duk dengar cerita pasal azab neraka. Dia takut dengan azab neraka, maka dengan kerana tu dia buat semua benda. Ada manusia macam tu, saya kata. Dan setengahnya kerana mencapai syurga dan balasan baik daripada Allah. Ada sebahagian lagi pula dia buat ni bukan kerana takut neraka, tapi pasal dia teringin nak masuk syurga. Dia duk dengar orang duk mengajak tentang hadis Nabi cerita dalam syurga ni ada macam ni punya nikmat dan sebagainya. Dia rasa terangsang, dia rasa dia teringin nak masuk syurga. Maka dengan kerana tu dia pulut melakukan ibadat. Semayangnya kuat, puasanya kuat, amal baiknya kuat, sedekahnya kuat, baca Qurannya kuat, zikirnya kuat. Ni semua ni dia buat pasal apa? Pasal dia teringin nak masuk syurga. Ada manusia macam tu. Dan setengahnya tiada niat takut dan tiada niat berkehendak balasan daripada Allah. Hanya menjunjung apa suruh Allah dan menjauhkan apa tegahnya. Ada hak setengah dia tak harap balasan. Dia bukan soal dia takut neraka, bukan soal dia nak masuk syurga, bukan soal tu. Tapi soalnya dia kata Allah suruh kena buat. Macam tu aja. Dia kata oleh kerana aku ni hamba Allah, maka sifat hamba patuh kepada Tuhan. Dia kata maka Tuhan aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan suruh apa aku buat, Tuhan larang apa aku tinggal. Dia kira lagu tu. Soal pahala, soal apa ni, semua ni pulang balik dekat Tuhan. Kalau Tuhan rasa aku buat ni ikhlas, Tuhan nak bagi pahala, aku terima. Tapi bukan tu yang aku cari. Oh, ni peringkat tinggi lagi. Begitu. Dia kata ialah semata-mata menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tiada yang mustahak diturut perintah melainkan Allah sahaja. Dia kata dia faham yang tu. Apa perintah siapa lagi yang kita patut ikut melainkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam semua benda yang ada kuasa dalam dunia ni, Allah paling berkuasa. Maka perintah Allah paling penting kita ikut. Aku kira yang tu aja, dia kata. Maka aku buat apa pun kerana ikut perintah Allah, dia kata. Dia kata begitu.
Dan setengahnya niat akan Tuhan itu tiada suatu yang mustahak disembah melainkan dia sahaja, dan tiada memandang perintah, bahkan dia memandang kebesaran dan kemuliaan Allah. Sekiranya tiada dengan suruh dan tegah, saya menyembah dia dengan semata-mata jalal dan jamal dan kamalullah. Ada satu peringkat lagi, dia bukan soal Tuhan suruh, bukan soal Tuhan larang. Dia kira apa? Dia kira Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan dia perlu buat sesuatu yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, itu cukup tinggi ya. Yang itu cukup tinggi. Dia kata itu peringkat-peringkat ni. Tuan-tuan, kita bila baca ni, cuba trace tengok kita duduk di mana. Kalau kita semayang pasal apa? Kebanyakan orang awam dia duduk peringkat mula tu. Dia kata puak-puak ni berani tak semayang tu, tak tahu takut dosa. Dia level tu aja. Dia level apa pun buat ni semua pasal apa? Pasal takut tak buat berdosa. Pasal takut dosa kita buat. Dia tidak buat tu kerana Allah tu Tuhan dia ada. Dia buat tu kerana dia takut dosa. Tapi tak apa lagi. Pasal apa? Pasal dia buat. Tapi kalau boleh dia upgrade sikit. Dia kata bukan kerana takut dosa, bukan kerana nak pahala, bukan kerana tu. Tapi pasal apa? Pasal kita hamba Allah. Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tuhan kata aku tidak buat jin dan manusia melainkan supaya depa abdi diri kepada aku. Tuhan nak yang tu aja. Tuhan nak kita buat apa pun pasal kita abdi dia. Pasal dia Tuhan kita, maka kita buat sebagai nak membesarkan dia Tuhan kita. Manusia ni tuan-tuan, dia jadi besar pasal apa? Kalau manusia lah. Kalau manusia dia jadi besar pasal apa? Pasal orang taat kat dia, dia jadi besar. Kalau orang tak taat kat dia, orang buat tak heran kat dia, tak dia apa dia? Tak dia apa? Dia tu pergi jadi besar tu pasal apa? Pasal orang jumpa, tunduk, bongkok, tunjuk dia besar tu, maka dia makin besar. Tadi cuba semua orang buat tak heran kat dia, jumpa ni, oi lu betul aja. Pergi dah. Hilang kebesaran dia. Kalau manusia lagu tu. Sebab setengah orang dia buat contoh dengan ulang senduk ni. Ulang senduk. Kalau jumpa ke kita hak kenal kata dia tu ulang senduk, hebatlah ulang senduk ni. Kita tengok Allah ulang senduk kata kita kira nak lari, dia panggung tak saya kira lah kembang ni. Duk ceng-ceng. Pasal apa? Dia tahu kata kita kenal dia ulang senduk. Bolehkah budak-budak aduk main di padang tu? Dia jumpa dia kata ni caci nampak besar sangat ni, dia pergi sepak kepala ulang senduk, terpelantin. Ulang ni pun dia kata karut buat dia tak kenal aku, lari masuklah semak gitu aja. Pasal budak tak kenal dia. Ada pelepah nyok, dia bala dengan pelepah nyok, tak ada dia sepak dengan kaki. Ulang ni pun hilang bisa. Hilang kehebatan, lari masuk dalam semak. Orang kata, betul ke tak tahulah. Orang kata lagu tu. Kan? Sama lah manusia. Manusia ni bila orang tunjuk kata orang besarkan dia lagi besar. Tapi bila orang buat tak peduli kat dia, jadi tak ada apa dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau manusia besarkan dia kan, manusia tak besar ke dia kan, dia besar. Sebab tu aja. Oleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ni kalau manusia buat tak peduli ke dia, manusia tak sembah dia, manusia tak semayang, manusia tak turut perintah dia, dia duk besar dengan sifat jalal dia, dengan sifat jamal dia, dengan semua sifat-sifat hebat yang ada ke dia. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala orang tak heran ke dia pun dia besar juga, maka lebih layaklah dia dibesarkan oleh manusia. Kalau orang tak peduli ke dia pun dia besar juga. Memang patut kita besarkan dia. Sebab nak besar ni dia tak bergantung kepada manusia nak besarkan dia ke tak. Dia sentiasa duduk pada kedudukan yang maha besar, maha suci, maha mulia, maha berkuasa dan sebagainya. Maka amat wajar manusia membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Masalah, dia kata bandingan masalah 24 yang di atas itu dengan seorang raja besar yang mempunyai beberapa hamba yang taat. Dia nak buat bandingan. Lah ni dia kata kita tengok satu raja yang besar macam mana. Tetapi taat mereka itu berpangkat-pangkat. Raja besar ni dia ada orang bawah dia. Orang bawah ni taat dekat dia, dia ada peringkat macam-macam. Dia jadi raja. Bawah dia ada ramai lah.
Ada majlis raja-raja, dia ada penasihat raja, dia ada macam-macam peringkat. Macam-macam peringkat orang ni, macam-macam cara hormat kepada raja ni. Setengahnya takutkan jilnya dan takutkan deranya. Dia kata setengah ni tunjuk kata taat ni pasal apa? Pasal tidur lawan dia lagi masuk jil saja aja. Dia dengan kerana tu taat pilah kat dia. Tapi hati tak senang, tak suka, tak berkenan dan sebagainya. Tapi oleh kerana dia raja, dia boleh ambil kitabuh dalam jil, takat tu aja. Orang tunjuk hormat dekat dia takat tu aja. Bukan kerana hebat dia, tapi kerana takut kepada kejahatan dia. Begitu. Maka dijunjung apa suruhnya. Kerana takut kepada kejahatan dia, maka orang tunjuk-tunduklah kepada dia. Begitu. Dan setengahnya kerana pandang gaji dan upah hadiah raja. Ada satu golongan lagi pula, dia taat kepada raja ni pasal apa? Pasal raja bayar gaji besar dekat dia. Pasal itu dia taat. Dia kata kalau duduk lawan lagi dia buang kerja, tak ada abang seorang pula, payah. Dia kata jadi dengan kerana bayar gaji itu, aku turutlah dia. Itu satu peringkat, dia kata. Dan setengahnya menjunjung suruh bukan kerana takut jil ataupun dera, dan tidak pula kerana mencapai gaji ataupun upah. Bahkan menjunjung suruhnya dan perintahnya kerana kebesarannya dan kemuliaannya. Yang ni satu peringkat. Dia bukan masalah dia takut jil, bukan masalah gaji, tapi dia rasa kawan ni memang perlu disanjung. Raja ni raja yang adil, maka kita perlu sanjung dia. Kalau dapat orang macam ni, raja ni boleh sedap duduklah. Hak dua tadi ni, kalau nampak nak jadi arwah apa cabut. Hak dua tu dia kata belah, dia kata siapa mai aku sokong belah, dia kata. Tapi kalau hak ketiga ni, dia junjung raja ni pasal apa? Pasal dia tahu raja ni raja yang baik, raja yang adil, raja yang macam ni kita kena patuh perintah dia. Dia tak bayar gaji pun aku patuh kat dia. Aku tak peduli. Aku kata dia ni baik, aku nak patuh kepada dia. Hak jenis macam ni yang ketiga. Dia kata. Maka mustahak dia menjunjung segala perintahnya. Dan setengahnya pula tiada pandang suruh dan tiada pandang tenggah. Bahkan pandang dia akan kebesaran dan hebat dan mulia dan tinggi darjat. Maka dengan pandangan yang demikian itu, tersungkurlah ia di dalam suruh dengan tiada bersuruh, dan jauh daripada tegah dengan tiada bertegah. Yang ni peringkat yang paling hebat. Dia tak ada peduli ni semua. Dia kira dia sanggup mati kerana raja dia. Dia kira macam tu. Dia punya sayang dekat raja ni bukan raja bayar duit kat dia. Dia sayang dekat raja ni bukan kerana raja ni kalau tak sayang nanti nak buh dalam jil dia. Dia sayang dekat raja ni bukan kerana kehebatan dia, istana dia besar, dia duit banyak dan sebagainya. Tapi dia sayang dekat raja ni sampai ke peringkat dia sanggup hilang nyawa kerana nak pertahan raja. Kalau manusia sayang manusia ada sampai peringkat tu, maka manusia perlu duduk pada peringkat itu dalam soal sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Dia tak pandang dah apa benda dia nak tinggal atas dunia ni. Dia tak pandang rumah, dia tak pandang kereta, dia tak pandang isteri, dia tak pandang anak, dia tak pandang nyawa dia tak pandang apa dah. Dia duk pandang Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Besar. Aku nak buat ni kerana Allah Tuhan yang Maha Besar. Dia mati pun tak apa. Maka ini syahid yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dia kata hanya semata-mata pandangnya dan tahunya akan kebesaran dan kemuliaan dan kesempurnaan raja itu, maka menjadilah datang pada hatinya suka hati, bertelut dan sujud dia kepada yang mustahak sujud dengan putih hening hati, bukan kerana sesuatu ataupun apa-apa. Dia buat ni semata-mata kerana hati dia bersih, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebenar-benar ikhlas di sisi agama. Ada pun yang lain itu, dia kata imma lepas daripada murkanya ataupun lepas daripada marahnya serta mendapat balasannya, atau dapat balasannya serta kasih sayangnya, ataupun dapat kasihnya sehabis-habis kasih serta limpah dalam nikmat dan belas kasihannya. Maka ambil pilihlah wahai saudaraku niat yang ikhlas itu. Dia kata tu dia. Kita ni mengaji ni nak pergi ke peringkat tu, sampai ke peringkat illa batira wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Itu peringkat kemuncak apa yang manusia cari sebenarnya. Illa batira wajhi rabbihil a'la, melainkan nak mencari keredaan Allah Tuhan yang maha tinggi.
wala saufa yarda, dan mudah-mudahan Allah redha kita. Dapat yang tu, kita dapat kebaikan dunia dan isinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah dia kata dalil niat itu berpangkat-pangkat ialah sabda Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa ada hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya pada niat dan qasadnya, maka hijrahnya itu diiktibarkan kepada Allah dan Rasulnya pada hukum dan pada syarak. Itu dia. Nabi SAW kata, tak apa hijrah daripada Mekah ke Madinah dulu, hijrah kerana Allah, bukan ada kerana lain, maka dia dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Yakni barang siapa niat dengan hijrah semata-mata nak mencari wajah Allah, yakni nak mencari keredaan Allah, nescaya berlaku pahalanya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cari keredaan Allah, kita dapat pahala. Begitu. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana syahwat dunia, yang mendapat dia akan dia semata-mata, ataupun kerana perempuan yang boleh bernikah dia dengan dia, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Maka hijrahnya kepada barang yang berhijrah ia kepadanya. Kalau kita niat lain, dapat hak lain tu. Niat malam ni main nak cari ilmu, dapat ilmu, tak dapat keredaan Allah. Tapi kalau main ni niat dia nak cari ilmu, supaya dengan ilmu tu kita boleh perbetul mana-mana yang tak betul, mudah-mudahan bila amalan kita betul, kita dapat keredaan Allah, kita dapat keredaan Allah. Tapi kalau niat kita terhenti setakat nak cari ilmu, nak bagi kita ada ilmu lebih pada kawan tempat kerja kita, dapat ilmu, bukan tak dapat, tapi tak dapat keredaan Allah. Maka tidak heran ramai manusia belajar ilmu, dapat ilmu, dapat ijazah, tetapi kemudiannya lawan agama. Pasti niat dia nak cari ilmu, Tuhan bagi ilmu kat dia. Boleh bercakap Arab fasih, boleh baca ayat Quran pera-pera keluar di mulut, boleh, semua boleh. Dari segi ilmu, memang dia satu orang yang berilmu. Tetapi dia satu orang yang tidak dapat keredaan Allah, maka dia buat benda kena ada dengan elok-elok. Dia kata niat busuk, tak boleh pahala apa. Ketahuilah saudaraku, adalah niat yang busuk itu ialah niat yang keluar daripada nama ikhlas. Dia kata kalau tak ikhlas, itu dia panggil busuk. Kalau tak ikhlas kerana Allah, busuk. Nama dia busuk, saya kata. Seperti niat setengah daripada orang yang tidak zahir perbuatannya dan usahanya, melainkan kerana kemasyhuran dan juga gah nama. Itu dia. Dia bukan nak cari keredaan Allah, tapi dia nak cari populariti. Popular? Memang dapat populariti, memang dapat. Orang satu dunia kenal dia, popular dia ni, tapi dia dapat populariti, dia tak dapat keredaan Allah. Bukanlah bermaksud semua orang yang popular tu tak dapat keredaan Allah. Orang yang berniat nak cari populariti, dia tak dapat keredaan Allah. Tapi kalau dia niat nak cari keredaan Allah, dalam keadaan apa pun dia bercakap hak benar, hak Allah suruh. Walaupun dia popular, tapi dia popular kerana bercakap benar, dia dapat keredaan Allah, insya-Allah. Dia macam tu. Ataupun kerana niat nak menghimpun wang dan menghimpun kekayaan supaya dapat bersedak-sedak syahwat dan sebagainya, maka iaitu semuanya tidak dapat pahala. Niat nak cari duit, buka sekolah agama, niat tu bukan niat nak didik budak-budak ni bagi reti agama, tapi niat nak menyaga, buka sekolah nak menyaga, nak buat duit. Dia dapat duit, dia tak dapat keredaan Allah. Tengok niat apa? Tuhan tahu, walaupun manusia tak tahu. Tapi kalau niat dia buka sekolah agama tu, niat dia memang Allah tahu, dan dia sememangnya dia tahu niat dia. Dia niat ni nak bagi orang reti agama, orang terlepas daripada penyakit jahil agama. Itu niat dia. Dia dapat keredaan Allah, duit pun dapat. Allah bagi sekali ke dia. Tuan-tuan tu, nak channel masuk dalam keikhlasan ni bukan senang. Berapa banyak orang yang ikhlas, orang tuduh kata tak ikhlas. Berapa banyak orang yang tak ikhlas, orang kata ikhlas. Tak boleh tahu, benda ni benda subjektif. Benda yang ada dalam ni, Allah saja yang tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tiada di akhirat esok melainkan bala semata-mata.
Tak boleh apa. Duk nampak di atas dunia ni buka sekolah agama. Duk nampak tu orang ingat boleh pahala. Pi sana tengok tak ada apa rupa-rupanya. Dan juga di dunia mendapat nama yang celah. Akhirnya di dunia orang tahu. Rupa-rupanya dia ni bukan nak cari keredaan Tuhan. Akhirnya orang tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata. Niat yang busuk. Amatlah kuatnya sekarang ia ta'un niat yang busuk. Amatlah kuatnya sekarang ia mengamuk. Misalnya kalau seorang pergi mengerjakan haji. Dengan senang niat dia berpindah kepada supaya dapat nama terpuji. Dan bermegahkan habis wang dan habis gaji. Penat dan susah mendapatkan gelaran Tok Haji. Dia kata. So dia tulis amboi bunyi macam pantun pula ayat dia ni. Dia kata benda ni niat yang busuk ni dia macam penyakit taun dia kata. Mengamuk sakanlah ni, dia merebak cukup cepat, ramai orang kena dengan wabak taun ni, wabak penyakit niat tak betul ni. Hatta dia kata orang yang pergi Mekah nak buat haji pun boleh gelencong lagi. Pergi Mekah buat haji, dia kata tujuan dia apa? Tujuan dia semata-mata kerana nak megah, kata dia habis duit. Dia habis 10,000, dia habis 12,000 untuk pergi ke Mekah. Dia megah dengan dia habis duit 12,000. Dia penat, dia susah. Dia kata, bukan senang nak pergi buat haji. Penat, susah, payah dan sebagainya. Semata-mata kerana nak dapat gelaran Tok Haji saja. Bila balik mai, orang terlupa bubuh haji depan marah. Marah sampai tak bercakap, Kenuri tak pergi. Pasal apa? Pasal kat Kenuri tak tulis Haji Samsuri. Pasal tak tulis tu, dalam kad jemputan Kenuri tu tak tulis Tuan Haji Syamsuri, tulis Ustaz Syamsuri. Marah tu tak pergi makan Kenuri. Marah pasal title tu tak bubuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana tu dia marah sungguh. Pasal apa? Pasal dia memang niat nak title tu. Balik-balik hang tak bubuh title tu kat aku. Oh, marah. Tuan-tuan pernah dengar orang sebut Nabi Muhammad ni Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Pernah dengar orang sebut Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi pun sebut Muhammad saja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sangat pada title haji tu? Kan? Begitu. Baik, dia kata dan kalau seorang membuka tempat pelajaran dengan senang berpindah niat dia kepada semata-mata kemajuan. Buka tempat pelajaran, buka pondok, buka sekolah agama, buka tempat nak mengaji ni, begitu. Akhirnya sudahlah tiada tentu tujuan dan terjadi besar endah bunyi dan rupa dan menjadi lagak buruk rambutan jantan. Orang berbunga ia berbunga, orang berbuah dia kosong dan hampa. Oh, buih ayat tu, nampak? Buka pondok, buka sekolah agama, buka ma'had tahfiz dan sebagainya. Buka tu bagus. Tapi niat kawan yang buka tu Allah yang mengetahui. Allah tahu. Kalau niat dia nak mencari keredaan Allah, dia dapat keredaan Allah dan dia dapat rezeki. Tapi kalau niat dia buka tu niat komersial, niat dia niat nak buat duit, dia dapat duit. Dia jadi kaya, dia senang hidup, dia atas sekolah agama yang dia buka dan sebagainya. Tapi dia ni ibadat pokok muatan jantan, pokok betik jantan. Atas dunia ni nampak sekolah dia hebat, nampak subuh, nampak terbit bunga, nampak hebat. Pi di akhirat sana, orang boleh buah, dia tak boleh apa. Bunga hak terbit tu, bunga tak jadi buah apa-apanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kalau seorang mengarang kitab ataupun mengarang makalah, dengan senang terpaling niat dia kepada nama, jangan kalah. Tulis kitab. Daripada awal tulis tu nak supaya orang kata kitab dia hebat. Nampak? Takut tuan-tuan benda ni. Tuan-tuan nak lebih lanjut lagi benda ni, baca buku Talbisu Iblis. Talbisu Iblis, dia ada cerita macam-macam. Macam mana Iblis serang alim ulama. Macam mana Iblis serang orang ahli perniagaan. Macam mana Iblis serang seorang guru. Macam dia tunjuk satu-satu, dia bawa main dengan nas, dengan Quran, dengan hadis dan sebagainya. Cukup hebat buku tu. Kalau kita baca tu, dia jadi sejuk kaki. Nampak tu hak dia tulis dalam tu nampak macam nak main kat kita. Bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Supaya masuk di dalam nama pendeta. Dia karang kitab apa semua ni tujuan tu. Tujuan daripada awal dah dia karang ni supaya orang panggil dia pendeta.
Kalau di universiti, rajin duk buat buku dan sebagainya, pasti nak Profesor Madya. Dapat Profesor Madya, tapi buku tak ada keberkatan. Buku tak ada keberkatan. Tak ada siapa teringin nak baca. Melainkan budak-budak yang mengaji kat dia, dia paksa budak-budak ni suruh beli buku dia. Yang tu saja budak yang beli. Orang lain tak berasa nak beli. Keberkatan tak ada. Maka ada orang yang macam ni, dia kata pengarang yang bijak, pandai, dia kata dan sebagainya, menunjukkan berbagai-bagai tingkah dan kepadanya ini, ataupun banyak ilmu. Tengok buku karangan dia, kita terbayang lautan ilmu yang ada dekat dia. Ataupun pandai dia memecat ataupun menzahirkan kesalahan orang. Dia pandai, bila dia buat buku, dia tulis tentang keburukan orang. Ni buku-buku politik ni salahnya. Buat buku, tulis tentang keburukan orang. Orang baca buku dia, orang meluat dekat orang, dia kata. Nampak? Ada orang yang macam tu. Dulu tuan-tuan, zaman Nabi SAW dulu, bahasa menjadi kebanggaan mereka. Kalau tuan-tuan baca sebab kenapa Allah jadikan Quran itu mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Quran ini jadi mukjizat Nabi Muhammad. Pasal nak ra'i keadaan masyarakat Arab zaman Nabi itu, mereka ni adalah pengkagum bahasa. Nama-nama seperti Imra'il Qais misalnya ini, penyair-penyair hebat. Yang mereka ni menjadi penyair upahan. Kalau ada satu orang kaya dengan satu orang kaya bermusuh, masing-masing akan pitawarkan harga tinggi kepada penyair ni, bagi dekat dia bayaran tinggi, suruh dia karang satu syair. Syair tu digantung di dinding Kaabah. Bila orang ramai mai baca syair tu, kalau syair tu nak peburuk maka akan dicemuh oleh masyarakat seluruhnya. Pasal apa? Tulisan syair dia tu memang boleh kuasai perasaan orang semua. Bahasa tu sampai macam tu. Lah pun jadi macam tu. Lah kalau dia tak suka dekat satu orang, buat keluar buku dalil berapa kata dia buat keluar. Orang baca buku tu, orang menyampah dekat kawan yang ditohmahkan ni. Orang menyampah. Soal betul tak betul itu secondary. Itu soal kedua. Soalnya bila baca, orang jadi meluat dekat kawah dia kata. Tuan-tuan bayangkan kalau benda dia tulis tak betul, dia tanggung berapa banyak dosa di hari akhirat di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung. Ini yang dia nak beritahu. Dia kata pandai memecat dan menzahirkan kesalahan orang. Dia boleh tulis satu tulisan, dia boleh menyebabkan satu orang tu terpelantin daripada orang ramai semua. Orang buang dia ni daripada masyarakat kerana tulisan dia, dengan niat untuk mendapat kepujian. Di samping orang kata, oi dia ni kalau tulis buku memang cukup best. Dia kata buku dia karan betul. Dia kata karan, dia kena karan, dia kaincin rambut dia itu di akhirat itu. Tuan-tuan, gini aja kita ni, gini aja, apa pun kita buat kerja ni nak cari keredaan Tuhan. Kita nak bercakap, pastikan cakap kita tu dapat keredaan Tuhan. Kita nak tulis, pastikan hak kita tulis tu dapat keredaan Tuhan. Kita nak buat apa pun, pastikan hak kita nak buat tu betul sungguh. Kerana hak betul, baru Allah bagi keredaan pada kita. Tak betul, kita tanggung di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sebut, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu orang melafazkan satu benda, melainkan padanya ada malaikat raqib dan atid. Demikianlah halnya, tidaklah satu orang tulis satu perkataan, melainkan padanya raqib dan atid. Apa juga benda kita buat, malaikat raqib dan atid catat, kita didakwa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan kalau sekiranya mendirikan satu persekutuan, dia buat satu syarikat, dengan senang niat dia boleh tergelincang kepada semata-mata biar didengar orang ada berpersatuan dan sepakat dan satu hati dan kemodenan dan kemajuan dan lain-lainnya. Dia buat satu persatuan bagus, mengajak orang duduk atas satu persatuan yang berniat nak buat benda-benda baik, bagus benda tu. Tapi kalau dia buat tu semata-mata kerana nak supaya orang semua kata dia ni bagus, kalau nak yang tu orang kata dia bagus, habis takat orang kata bagus saja, dia tak dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah, nampak gaya ni susah. Kita nak buat naik balik niat kita bagi duduk atas landasan yang Allah nak tu bukan senang. Itu sebab dia banyak guna perkataan tergelincir.
tergelincir. Makna dia apa? Makna dia kita start cantik. Kita start cantik. Bila kita pi dah sekerat jalan, dia nak tergelincir. Start mula memang cantik. Kemudiannya gangguan iblis, syaitan, dunia dan sebagainya menyebabkan kita derail. Kita terkelok daripada rail landasan yang sebenarnya. Begitu. Masalah, dia kata nasihat kepada saudara. Dia kata, wahai saudara-saudaraku, semua niat dalam masalah 27 dan 28 itu tiadalah terbitnya melainkan tidak baik. Dia kata, hak tadi ni, contoh hak dia bawa dalam dua masalah tadi. Niat nak agah nama, niat nak duit, niat nak puji-pujian, niat hak macam ni semua tak baik, dia kata. Ataupun semanis-manisnya dia sekadar menjadi halwa telinga. Habis sangat benda ni masuk telinga, keluar, masuk kanan, keluar kiri macam tu aja, dia kata. Dan bukanlah sekali-kali mengenyangkan akal dan roh ahli ilmu dan ma'rifah. Benda ni tak boleh membawa kekenyangan kepada roh hati nurani kita. Tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Kita dengar, kadang-kadang kita dengar orang bagi nasihat kat kita. Orang bagi nasihat dekat kita. Kawan kita, orang tua pada kita, siapa-siapa bagi nasihat dekat kita. Guru kita bagi nasihat dekat kita. Ada kadang tu guru tu kalau dia bagi nasihat, dia masuk main dalam hati. Kita dengar tu, jadi kita jadi dengar sekali dengan kepala duk fikir, bahasa di sana sini ada kelemahan, kita nak kena perbaik, kita nak kena perbetul, ada macam tu. Ada kadang-kadang orang bagi nasihat kat kita, tak mai ke hati kita, tak mai. Dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk keluar, tak ada satu benda yang lekat kat kita. Ada satu orang nasihat dekat kita, habang dekat kita tentang sembahyang malam ni bagus. Dia habang yang tu aja, tajuk dia sembahyang malam ni bagus. Dia terang dekat kita tentang bagusnya sembahyang malam ni kita sembahyang. Dia main ke hati. Malam ni kita sembahyang. Kalau malam esok, malam lusa tak sembahyang, malam ni kita sembahyang. Maknanya hak dia cakap tu singgah di hati. Tapi ada orang main cakap tajuk sembahyang malam juga, kita dengar-dengar tak berasa nak buat langsung. Dia tawak sehabis-habis tawak. Kita habis, kita turun, kita naik kereta, kita naik motor, kita berjalan kaki balik, tak bawa benda tu balik. Tinggal di masjid lagi dah. Nampak? Beza dia lagu tu. Ada benda, kadang-kadang dia main kat kita, dia jadi halua telinga je. Dengan antara maghrib dengan isya, habis tunggu. Balik ke rumah, tak balik langsung. Tapi ada kadang-kadang hak orang ni dia bercakap, dia campak mai ke dalam hati kita, dia jatuh debu dalam hati, kita duk berasa aku malam ni kena buat. Lama dah tertinggal tak buat. Kita berasa kita bersalah dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah sekali-kali mengenyangkan akal dan roh ahli ilmu dan ahli ma'rifah. Palingkan niat kepada yang betul. Dia kata lah macam ni Syekh Marbawi bagi nasihat kat kita. Lah ni dia kata masing-masing kita niat bagi betul. Kalau sebelum ni ada tak betul sikit sebanyak dan sebagainya, istighfar kepada Tuhan. Astaghfirullahalazim, aku selama ni aku nak perbetul balik. Angkat buh atas landasan dia balik. Aku nak betul, aku nak keredaan Allah yang tu. Sebut bagi banyak-banyak kali, 100 kali, 1000 kali sebut ni bagi hati kita dengar ni. Aku buat ni kerana Allah, aku buat ni nak cari keredaan Allah, aku buat ni. Sebut. Lama-lama insya-Allah kita dapat yang kita nak tu. Kita nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Susah tuan-tuan. Nak lawan dengan iblis syaitan ni susah. Kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala tak kata lah iblis syaitan ini bagi kamu aduwwum mubin. Dia kata musuh yang terang nyata. Terang-terang dia nak pulas kita bagi jahanam. Terang-terang. Dah niat elok dah sampai sekerat jalan, dia dah kita bagi jatuh, tergulin, tunggim di kelembah. Dia tak biar kita ni pasal apa? Pasal dia dah sumpah depan Tuhan, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia kata, ya Allah, dia kata demi Allah, aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang mereka itu ikhlas di dalam melakukan amalan. Hak ni aku tak payah, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata iaitu niat untuk menjunjung suruh Allah dan menjauhi yang ditegah. Perbetul balik niat kita dan jalankan sebagaimana undang-undangnya yang tersemat dalam Quran dan dalam hadis dan kitab-kitab yang berasal daripadanya.
Kita nak ikut Quran dan hadis Nabi, dan kitab-kitab yang tidak lari daripada Quran dan hadis Nabi. Kerana apabila niat itu ikhlas dan baik daripada mula, dia kata, nescaya berkat ia dan terbit buah faedah yang ranu. Kalau niat kita ikhlas daripada awal, Tuhan bagi keberkatan dekat kita. Tuhan bagi, Tuhan tak kedekut langsung nak bagi ke kita. Berkat ni apa tuan-tuan? Susahlah bercakap tentang berkat. Setengah orang dia faham berkat ni bila dia menyaga, dia start dengan modal RM500. Lepas 3 bulan dia dapat RM5,000. Dia kata perniagaan dia berkat. Ada orang dia nampak macam tu. Dia nampak daripada modal RM500, lepas sebulan dapat RM5,000. Dia duk nampak menyaga dia berkat. Sebenarnya berkat bukan macam tu saja. Mungkin itu salah satu daripada keberkatan. Kadang-kadang berkat ni dalam bentuk lain. Kita ada RM5. Duit RM5 tak bertambah, tak jadi RM50. Tapi duit RM5 tu sampai seminggu tu ada lagi RM5, tak habis. Pasal apa? Pergi kedai makan, orang belanja. Itu satu keberkatan. Kalau sekali tak apa, 2 kali tak apa, ni sampai macam tu sedia. Tuan-tuan tahu orang yang baik-baik ni, orang yang baik-baik. Kalau dulu Haji Abdullah Fahim, Tok Guru Haji Ahmad Tuan Husin, Pondok Pokok Senar dan sebagainya, orang macam ni, orang ikhlas kerana Allah. Orang yang macam ni orang ikhlas kerana Allah. Depa ni kalau keluar pergi kedai ni memang pegang apa pun ada orang bayar duit. Tak pernah minta suruh orang bayar duit. Apa yang dia nak ambil, apa yang dia nak makan, apa yang dia nak beli, tak pernah minta suruh orang bayar duit. Sampai nak keluar pergi kedai kena sembunyi-sembunyi, kena sorok-sorok. Pasal apa? Dia pun tak suka dengan orang duk belanja sepanjang masa ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia buka hati orang semua, orang nak belanja dia. Kalau ada RM5, hari ni ada RM5, sampai sebulan duit RM5 tu tak boleh nak belanja, berkat. Sedangkan makan dia, minum dia, apa semua cukup. Tapi duit RM5 tak habis, itu berkat sebenarnya. Ini keberkatan. Satu benda yang kita nak terang pun kadang-kadang orang tak nampak. Kita hari ni ada RM50, esok habis. Tapi ada orang hari ni ada RM5 sampai hujung bulan. RM5 tu duk ada lagi. Tapi dia macam biasa. Time orang makan, dia makan. Time orang minum, dia minum. Cukup dekat dia. Pakaian apa semua. Ada saja Allah nak buka pintu keberkatan. Orang mai bagi dekat dia. No, dalam Quran Tuhan kata, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Tuhan kata barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pertama Allah buka kepada Allah, tunjuk dekat dia jalan keluar daripada masalah dia. Tak ada masalah. Ada masalah Allah tunjuk jalan keluar, ada masalah Allah tunjuk jalan keluar. Dia tak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, wa yarzuqhu, dan diberi rezeki kepada dia daripada sumber la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Mana dia tahu? Dia pun tak tahu. Tetap tengok ada orang yang hantar beras 2 gundi duduk di pintu dapur. Tak tahu. Tak pernah minta pun. Tak tahu siapa pun. Tengok-tengok ada beras. Tanya bini dia kata tak tahu siapa tu tadi main-main berhenti kereta buat turun. Dia kata nak hadiah kat kita. Macam tu aja. Tengok ada dalam rumah tu ada lagi macam-macam rezeki yang Allah hantar mai daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Tak pernah sangka Allah hantar mai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukan nanti tok guru, bukan nanti orang-orang macam ni aja. Kita pun kadang-kadang berlaku benda ni. Kalau Allah nak bagi keberkatan kepada kita, berlaku benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan niat yang tiada ikhlas itu sampai dan zahir dia sebagaimana tiada ikhlasnya juga. Demikian juga kalau kita tak ikhlas, dia kata nampak kita tak ikhlas. Kalau dihalalkan kepada dunia, maka dapat dunia. Kalau niat kita nak cari dunia, dapat dunia. Dan kalau dihalalkan kepada nak bersedap-sedap, maka dapatlah bersedap-sedap. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Maksudnya dah barang siapa yang hijrahnya itu, yakni niat hijrahnya itu kerana dunia yang mendapat dia akan dia semata-mata, atau kerana perempuan yang boleh dia bernikah dengan dia, maka sabda Nabi, fahijratuhu
ila ma hajara ilaih. Maka niat hijrah kepada barang yang hijrah dia kepadanya tiadalah kelain lagi. Itu dia. Kalau niat nak cari dunia, dapat dunia. Dapat, bukan tak dapat. Buka sekolah agama, niat kerana nak cari duit, nak buat menyaga, buat sekolah nak menyaga, dapat duit. Tapi budak-budak yang keluar daripada sekolah dia tak jadi macam yang dikehendaki oleh ibu bapa misalnya. Nampak begitu. Tonton tengok zaman Nabi dulu, ada orang jahat, niat jahat, buat masjid, dia panggil masjid Dirar. Niat asal dia buat masjid ni bagus, bukan tak bagus, buat masjid ni bagus. Tapi dia buat masjid dengan niat asal dia apa dia? Niat dia nak divert orang, dia nak tarik orang daripada pergi duduk semayang di Masjid Nabawi, masjid apa nu, nak bagi main masjid dia. Dia buat masjid dia lebih hebat daripada Masjid Nabawi lagi. Panggil Nabi pula main resmi masjid dia. Niat dia. Tengok mata kasar, baguslah ada satu orang yang sanggup keluar duit belanja buat masjid elok, bagus. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu niat dia tu niat apa? Niat nak bagi orang tak pi ke masjid yang penuh keberkatan tu, suruh main masjid dia. Nabi SAW atas sifat manusia biasa, atas kapasiti manusia, Nabi nak pi memenuhi jemputan dia. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat Nabi, jangan pi kerana ini masjid Dirar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu niat tu Allah Subhanahu Wa Taala tahu cakap mana dia niat, Tuhan bagi jadi, tapi akhirnya nampak tak betul dia. Bermula asal hadis menyebutkan nikah itu ialah hadis tadi ni yang Nabi kata, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan hak dia nak pergi menikah di sana di Madinah tu. Asal ceritanya dia kata kerana berlaku ke atas seorang pada zaman Nabi SAW, iaitu menurut seperti riwayat Al-A'mash dan lafaznya daripada Abi Wa'il, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia adalah pada kami seorang laki-laki. Abdullah bin Mas'ud kata di kalangan kami ini adalah satu orang sahabat laki-laki. Dia tinggal diam di negeri Makkah Al-Musharrafah. Dia ni duduk di Makkah. Seorang daripada sahabat Nabi ni, dia ni laki-laki, dia orang Makkah, duduk di Makkah. Telah meminang dia seorang perempuan. Nama perempuan tu Ummu Qais. Nama perempuan hak dia minang ni nama Ummu Qais. Ummu Qais ini tinggal dia di negeri Madinah. Dia pergi meminang satu perempuan yang duduk di Madinah. Dia duduk di Mekah, dia meminang perempuan yang duduk di Madinah. Maka enggan perempuan itu berkahwin dengannya. Perempuan itu tak mau kahwin dengan dia. Perempuan itu kata tak boleh, ayah aku kata kalau nak kahwin kena dengan orang Madinah. Pasal dia tak mau aku ni esok lepas kahwin tinggal dia. Dia mau aku kahwin orang Madinah. Oleh kerana hang orang Mekah, aku tak boleh terima hang walaupun hati aku suka ke hang. Perempuan itu kata lagu tu. Maka katanya, bagaimana engkau hendak berkahwin dengan aku kerana engkau tinggal di Mekah dan aku tinggal di Madinah. Sekiranya engkau mau nikah dengan aku, marilah pindah ke negeri Madinah. Perempuan ni kata, Ummu Qais kata dekat dia, kalau sekiranya betul hang nak menikah dengan aku, hang kena main duduk di Madinah. Jadi kalau menikah nak suruh aku pergi Mekah, tak nampak jalan lah. Dia kata, kecuali hang main Madinah menikah dengan aku, duduk sini, barulah boleh. Maka laki-laki itu pun berhijrahlah ia. Dia pun dalam masa yang sama Nabi suruh sahabat-sahabat hijrah Mekah ke Madinah. Dia tumpang tuai. Dia pun duduk dalam satu rombongan, berlarak sama-sama daripada Mekah ke Madinah. Nampak tu macam orang lain lah hijrah kerana perintah Allah dan Rasul. Tetapi dia ni rupanya seorang-seorang. Dia bukan kerana perintah Allah dan Rasul, tapi kerana imra'ah, kerana satu perempuan yankihuha, yang dia nak pergi menikah di sana. Niat dia tu nampak cantik satu kumpulan, tapi dia ni Tuhan identify dia sebagai satu orang yang tidak menepati syarat ikhlas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadilah dia menikah dengan perempuan Ummu Qais itu. Dia dapat perempuan tu, dia menikah, dia sampai di Madinah menikah dengan perempuan tu, dia dapat perempuan tu, tapi dia tak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana hijrah mencari keredaan tadi dia tak dapat. Begitu. Masalah wajib pindah dari Mekah ke Madinah sebelum kemenangan Nabi SAW ambil Mekah daripada tangan kafir. Maka kemudian daripada sudah dapat Mekah ke dalam tangan orang Islam,
maka tiadalah wajib berpindah lagi, kerana maksud asalnya dengan demikian ialah supaya bersatu Islam sama Islam dan menjadi ramai. Maka kemudian daripada menang Islam ambil Mekah, maka tiadalah berhajat lagi kepada hijrah. Dia kata, itu dia. Dulu ni masa orang Islam minoriti di Mekah, Allah suruh hijrah daripada Mekah ke Madinah. Pasal apa? Pasal di Madinah ada sikit Islam, Mekah ada sikit. Kenapa kamu tak hijrah pergi sana, kumpul kekuatan Islam supaya jadi ramai? Kita kalau sikit sini, sikit sini, sikit sini, buat apa? Orang tak heran. Tapi kalau kita berimpun ramai-ramai, orang takut. Apa yang duk jadi di Palestin lah macam tu lah. Sampai hari pertama persidangan OIC, hari pertama persidangan OIC, tak boleh nak capai kata sepakat tentang ta'rif keganasan. Takkan merepek lepas ni. Belum lagi nak buat keputusan untuk tentera Islam sama-sama bergabung, jadikan pasukan tentera bersekutu untuk turun lawan dengan Israel. Tak lagi, belum bincang yang tu lagi. Baru bincang definisi keganasan. Baru nak kata ganas ni, apa definisi dia? Tak capai kata sepakat. Yang kata negara OIC ni. Malaysia kata lagu ni, sekali Indonesia kata lagu ni, sekali Kuwait kata lagu ni, sekali Mesir kata lagu ni, sekali Iraq kata lagu ni. Tak tengok malam, kita sambung esok pula. Duk sembang pasal definisi keganasan, tak habis, tak dapat kata sepakat. Ni yang kata orang Islam. Sama lah dengan kita orang Melayu di Malaysia ni pun sama, tak habis-habis. Cari titik punca-punca yang boleh jadi bergaduh kita ni. Sama-sama duk main masjid lah cari pasal ni. Tak cukup tu anak murid tolong ocok kawan ni bagi lawan dengan ustaz sana, anak murid sana ocok ustaz sana suruh lawan ustaz sini. Tak habis cerita tu pun. Apa kesudahan kita? Benda-benda macam ni tak boleh selesai. Kita kalau nak buang satu lungguk sampah yang kotor mencemarkan, kita satu lidi kita nak pergi buang, patah lidi tu. Tapi kalau lidi-lidi ni digabungkan, diikat menjadi satu penyapu, boleh buang walaupun ambil masa, boleh buang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersatu atas nama Islam, atas nama Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sekira hang siapa, kita ikut Quran, kita ikut hadis Nabi. Quran kata macam mana, hadis kata macam mana, kita kena ikut macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dari segi teorinya begitu, dari segi praktikalnya susah nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi SAW dulu hijrah daripada Mekah ke Madinah kerana Allah suruh hijrah daripada Mekah ke Madinah. Pasal di Mekah ada Islam sikit, Madinah ada sikit. Hijrah kat Mekah ni pergi Madinah, gabung orang Islam yang ada di Madinah jadi ramai. Bila ramai, masuk balik ke dalam kota Mekah dan dapat membuka kota Mekah tanpa tumpah darah. Begitu. Ada juga satu perpindahan, satu hijrah yang berkekalan hukumnya kepada kita. Walaupun hukum hijrah Mekah ke Madinah lah tak ada dah. Lah kalau duduk Mekah boleh duduk dah Mekah, tak payah dah pindah ke Madinah. Pasal apa? Pasal di Mekah pun orang Islam semua dah. Tak payahlah pergi duduk baca hadis ni, habis contoh Imam Masjidil Haram pakai angkat beg pindah pergi Madinah. Berdak. Dia kata hukum perintah hijrah daripada Mekah ke Madinah ni habis dah. Pasal apa? Pasal lah ni Mekah orang Islam belaka dah. Tetapi hukum hijrah ni dia kata masih lagi berterusan, iaitu hijrah daripada negeri kafir ke negeri Islam. Oh, ini masih lagi on lagi. Kalau orang Islam duduk di negeri kafir, sehingga kan dia susah, sampai nak buat apa pun susah, negeri kafir, maka ada baiknya dia tinggal negeri itu. Kalau sekiranya dia tak boleh buat apa dah duduk negeri itu pun, dia duk kena tekan aja, hijrah daripada negeri itu pergi cari negeri yang Islam ada ramai, yang dia boleh buat amalan Islam tanpa diganggu. Banyaklah tuan-tuan, kalau nak tengok benda ni banyak. Orang Islam merata dunia lah ni ada, tapi minoriti dengan majoriti. Orang Islam hak minoriti di mana-mana negara dalam dunia ni kena tekan belaka. Kena tekan belaka. Sampai orang Islam hak nak sama pun di Bosnia dulu lebih kurang aja Islam, puak-puak kerut, puak-puak apa ni balance dengan orang Islam ni lebih kurang balance. Pun kena. Tambah orang Islam minoriti lagi kena. Tentu baca lah, dalam internet ada banyak cerita-cerita maklumat tentang benda-benda ni semua, daripada majalah-majalah internasional dan sebagainya. Baca cerita bagaimana minoriti Islam di Amerika Syarikat lah ni.
Kalau satu masa dulu mereka boleh meniaga dengan bebas, tak ada siapa kacau, lah susah dah. Lah susah dah. Kalau satu masa dulu mereka boleh simpan janggut, panjang mana mereka nak simpan, mereka bebas simpan, orang tak kacau, lah susah dah. Lah ada janggut lebih sikit di airport daripada londeh, bagi telanjang semua, cek habis semua saja buat bagi susah. Semata-mata kerana hang ada identiti Islam. Nak meniaga kedai makan, macam-macam tekanan mai. Kalau dulu lebih kurang tak kisah, lah ni semua nak ikut buku, oh yang ni salah, yang ni tak betul. Nak cari makan pun susah dah lah ni. Pasal apa? Pasal mereka duduk di negeri minoriti Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau duduk dalam keadaan macam tu, dalam keadaan minoriti, sampai nak buat hak Islam tak boleh, sampai masjid nak buka mikrofon tak boleh, sampai nak berimpun ramai sikit tak boleh, sampai macam tu, hijrahlah ke mana-mana negeri yang berdekatan dengan dia, yang orang Islam ramai di sana. Hukum tu masih jalan lagi. Tetapi pada hakikatnya ialah bertujuan untuk nak menjauhkan diri daripada barang yang dibenci Allah kepada barang yang disukainya. Itu tujuan hijrah sebenarnya, kerana kita nak tinggal benda tak elok, nak pergi kepada benda elok. Itu maksud hijrah yang sebenarnya. Dan ada suruh yang demikian di dalam hadis sabda Nabi SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Maksudnya bermula orang yang sebenar-benar hijrah itu ialah orang yang meninggalkan dia barang yang ditegah Allah daripadanya. Itu muhajir yang sebenarnya. Dia duk buat benda yang tak elok, Tuhan tak bagi buat, dia duk buat. Eloklah, tinggal bang benda tu. Tinggal benda tu dipanggil dia ni muhajir, orang yang berhijrah. Selama ni dia duk kerja cari makan main kugiran misalnya. Selama ni satu hari kawan pergi bagi kaset agama apakah, sambil naik kereta pasang dengar, dia berasa tak selesa dengan kerja dia duk buat lah. Misalnya begitu. Ada tuan-tuan kekeh yang macam ni ada. Dia selama ni cari makan macam tu, cari makan duk main kugiran, cari makan benda tak elok lah, benda yang agama memang pandang tak elok. Dia duk kerja macam tu, cari makan benda macam tu. Satu hari orang mai bagi kat dia satu kaset, dia pasang dengar, dia berasa tak sedap, berasa tak selesa. Kita ada sahabat duk kerja di hotel, duk kerja bahagian ni, duk lulus ni, duk lulus apa minuman keras apa di hotel. Dia duduk tu, pos dia tu bila barang nak keluar daripada stok, dia nak kena sign. Keluar hari ni keluar apa betul dia duk sign. Bila duk main mengaji, duk dengar cerita pasal arak ni, bukan orang yang minum saja yang bersalah, semua yang bersangkut dengan arak salah belaka. Sampai kawan hak pergi jadi guard, pergi jadi watchman, jaga pintu pagar kelang arak pun dia anggap bersubahat dengan arak. Makna termasuk dia ni hak dosan ni, botol keluar berapa botol malam ni, esok berapa botol, hak dosan ni pun sangkut juga. Dia tak sedar lah. Dia fikir tak sudah tidur tak lena, susah hati dan sebagainya, akhirnya buat keputusan berhenti pergi cari kerja lain. InsyaAllah kalau berhenti benda-benda macam ni, niat kita ikhlas. Niat kita pasal apa? Pasal Nabi SAW kata orang yang berhijrah itu ialah orang yang hijrah tinggal benda yang Tuhan tak suka. Ni benda aku dah buat ni Tuhan tak suka, aku nak tinggal benda ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu rezeki kepada dia insyaAllah. Dia lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata jadilah kiranya qadar itu menerbitkan buah faedah hadis ini. Ni hadis cerita innamal a'malu binniyat ni, dia kata dia rasa cukup sampai tang itulah, dia kata perbahasan dia. Dan bermaksud pula mau mula masuk di dalam Sahih At-Tirmizi awalnya daripada babut taharah. Kita akan bincang dengan Tuan Imam, dengan jawatan kuasa masjid, tajuk apa kita nak baca selepas ni. Adakah kita nak baca bab taharah ataupun kita nak baca bab lain. Saya ada beberapa cadangan. Sambung bab ni pun bagus juga. Tapi dia tajuk yang agak asas lah. Dia akan cerita pasal ayang mutlak, ayang apa saja lagi. Dia cerita pasal nak ambil ayang semayang, basuh tangan, basuh muka, apa semua dia main cerita macam ni. Dia adalah benda-benda yang kita semua pun tahulah, benda asas. Kecuali kalau ada pun satu dua selekoh patah yang kita terlepas pandang, kita terlalai. Di antaranya cerita hadis Nabi SAW yang Nabi sebut tentang bencana orang-orang yang tidak memelihara tumit ketika berwudu. Nabi SAW kata wailun lil aqab minan nar. Nabi kata
Nabi kata kebinasaan ataupun kecelakaan ke atas mana-mana orang yang ambil ayat semayang tetapi tak memperhatikan tumit dia, tumit kaki dia. Kerana tidak basah tumit, ambil ayat semayang, ambil sampai tang basuh kaki, cedok ceruk belah depan aja, ceruk tumit tak kena. Kawasan tumit itu kawasan wajib sampai ayat wuduk. Dia ceruk kod depan aja, belakang ada besar ujung jari tak kena ayat semayang. Nabi SAW kata wailun lil a'qa minan nar. Nabi kata kecelakaan bagi orang yang ambil ayat semayang, tumit dia tidak kena ayat, maka dia di neraka. Nabi kata ini dia panggil selekoh-selekoh patah dalam bab wudu. Kita selalunya bab ni kita take for granted. Kita anggap ini benda mudah. Allah apa ni duduk baca bab ayat semayang kita kata lagu tu. Tuan-tuan pernah jumpa hadis Nabi SAW yang Nabi cerita tentang satu hari Nabi berjalan dekat kubur. Marra Rasulullah SAW ala qabraini. Dia kata Nabi berjalan di atas dua kubur, berjalan lintas kawasan kubur. Lalu dua kubur ni Nabi kata innahuma yu'adzabani. Nabi kata ni dua-dua ada dalam kubur ni, lah ni tengah duk kena azab. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa mereka ni kena azab? Nabi SAW kata hak seorang tu dia kena azab pasal dia ni an-namimah. Duk atas dunia ni tak habis-habis kerja duk pelaga orang. An-namimah maksud dia hidup belaga orang. Cakap kat kau ni bagi kau ni marah kat kau ni, pergi jumpa kau ni cakap bagi marah kat kau ni. Ini kerja dia masa dia atas dunia. Dalam kubur dia kena azab. Sampai bila? Sampai tiup sangkakala yang pertama. Dia akan terus dia azab daripada hari mati dia sampai malaikat tiup sangkakala yang pertama. Berlaku kiamat baru berhenti azab kubur. Nak sambung azab neraka pula. Dan yang kedua pasal apa? Pasal dia ni ketika dia buang air dia tak jaga. Yang ni ada 2-3 riwayat mai tentang benda ni. Ada satu riwayat dia kata fakana la yastatiru min baulih. Dan adalah dia ni dia tak jaga ketika buang air kecil. Tak jaga, la yastatiru maksudnya tak jaga. Imam Nawawi kupas apa maksud yang kata tak jaga ni. Di antara yang dimaksudkan dengan tak jaga ni ialah dia bila dia pergi buang air kecil, dia pergi buang di tempat terbuka. Orang semua duk tengok, dia tak tahu malu. Itu tak jaga. Tak jaga kehormatan diri. Masuk dalam bab tu juga. Dan di antara maksud tak jaga tu ialah dia apabila pergi buang air kecil, dia basuh ni, dia buat mudah. Dia basuh tu, dia buat mudah. Dia buat basuh lebih kurang aja. Dia tak tuskan air kencing dia dan sebagainya, dia buat mudah. Dengan kerana dia buat mudah, maknanya dia satu orang yang tak jaga tentang benda ni. Saat lagi bila dia pakai seluar balik, air duk keluar lagi, air kencing duk keluar lagi, kena seluar dia, menyebabkan seluar dia bernajis. Dia nak semayang, kau semayang pun macam tak semayang. Nabi kata semayang tak sah. Itu juga masuk dalam kumpulan tak jaga, dia kata. Ataupun Imam Nawawi kata dia pergi buang air kecil, dia buang air kecil sambil berdiri misalnya, air kecil tu mercik, terpercik mai ke pakaian dia. Dia jenis macam tu, jenis tak jaga. Orang ni, kita ni kalau nak masuk pancong, nak masuk bilik air, nak buang air ni, lipat kaki seluar ni, naik sampai ke atas habis. Pastikan kita duduk dengan tertib dan sebagainya. Kita pastikan benda tu kita jaga elok. Pasal apa ni, saat lagi kalau dia merecik kena seluar kita apa ni, kita nak pakai semayang, kita jaga sampai macam tu. Ada orang tak jaga. Lagu mana lagu tu aja pitang mangkuk pun jadi, tang apa pun dia merecik kena apa dia tak kisah. Saat lagi dia ambil semayang, dia semayang macam tu ya, dia tak kisah. Jenis macam ni pun Imam Nawawi kata tak jaga juga boleh menyebabkan kena azab di dalam kubur lagi dah, sementara nak tunggu datangnya kiamat. Tuan-tuan jaga baik-baik. Kadang kita duk baca bab besar-besar tu, duk baca bab ekonomi, duk baca bab apa semua jual beli apa semua hebat dah, baca bab insurans dalam Islam apa semua, duk kencing duk motik seluar lagi. Ada juga macam tu. Pasal apa? Pasal dia anggap benda-benda macam ni dia take for granted. Dia anggap benda macam ni benda kecil. Maka dengan kerana itulah di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW habang ada sebahagian mereka ni yang kena azab ni pasal mereka menganggap benda tu kecil. Laisa bikabirin fi za'nihima, dia kata mereka menganggap benda ni bukan benda besar, bukan benda besar pada anggapan mereka.
Mereka anggap ni benda kecil. Sebenarnya di sisi Allah ini besar. Pasal dia melibatkan sok batai ibadat yang kita buat. Ini bab taharah. Bab taharah. Jadi jangan kita ingat cara semayang begitu aja. Kita akan jumpa hadis bagaimana Nabi SAW ambil ayat semayang daripada awal sampai habis. Nabi ambil ayat semayang. Nabi basuh daripada tangan sampai pergelangan tangan 3 kali. Lepas tu Nabi kumuk 3 kali. Lepas tu istinsyak. Dia bagi isap ayak masuk dalam hidung 3 kali. Kita tak buat lah yang tu. Kita pakai kumuk aja. Tangan kumuk basuh muka lah. Dalam hadis Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia tunjuk cara wuduk. Dia kata tengok, dia kata aku nak tunjuk cara wuduk Nabi SAW. Dia wuduk, tangan sampai pergelangan tangan, dia kumuk, lepas tu dia istinsyak, ayak masuk dalam hidung 3 kali, lepas tu dia basuh muka 3 kali, tangan daripada ujung jari sampai siku 3 kali, dia sapu kepala sekali. Ada hadis kata macam tu. Kan lepas tu basuh telinga kaki. Telinga pula habang pula luang dan dalam telinga. Dalam telinga, bukan masuk dalam lubang telinga, dalam cuping telinga. Sapu semua. Lepas tu basuh kaki sampai habis kawasan tumit semua Nabi pastikan basuh. Bahkan ada hadis kata sampai ke bab, sampai ke perut tapak kaki. Basuh pastikan semua sampai ayak. Lepas tu habis tu Sayyidina Ali bin Abi Talib dia ambil ayak yang baki daripada ayak yang dia berwuduk tu. Dia berwuduk bukan macam kolah kita lah mewah ayak berum. Buka pancung kita lah mereka dulu ayak negeri Arab nak dapat ayak susah. Ayak pun dalam bekas. Baki ayak yang dia berwuduk tu dia minum. Pasal apa? Sayyidina Ali kata aku tengok Nabi SAW habis dia berwuduk semua dia minum dengan baki ayak yang dia wuduk ni. Maka aku buat macam Nabi buat, dia kata. Ini ada perbahasan ulama lah dalam soal-soal yang macam ni sunnah ke apakah dia ada perbahasan ulama. Jadi ceritanya tuan-tuan, bab taharah ni jangan kita pandang rendah, jangan kita pandang kecil. Itu satu cadangan. Cadangan kedua, kita mungkin sambung tajuk yang kita baca di Kelang Lama. Itu bab nikah kahwin. Kita nak baca bab nafkah, kita nak baca bab talak, cerai apa semua, yang ni pun penting juga dalam masyarakat orang Islam kita ni. Sebab kadang-kadang dia tak tahu ucapan dia tu sebenarnya dah menyebabkan tercerai isteri dia dan sebagainya, dia tak tahu. Itu juga penting. Jadi nanti saya bincang dengan ustaz kita. Imam kita tengok macam mana jadual bulan depan bisa keluar jilid berapa kita nak baca. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.